Tapi di akhir cerita tu kita boleh nampak emosi dia pun uh, ada macam berbelah bagi pada satu tahap tu, menunjukkan dia tu masih manusia yang ada perasaan kan. Hey guys, what's up? Assalamualaikum. Selamat datang ke Bob Perspective. Okay, hari ni kita tukar location sikit. Sebab sekarang dah ada mic yang trip mic yang cordless ni kan. Kita boleh lah buat jauh-jauh sikit, tukar-tukar background. Saya nak buat review terlambat. Saya nak buat review Police Evo 3. Sebenarnya saya dah tengok lama dah, tapi masa tu pun saya tengok dah lambat dah. Macam nak review pun macam orang lain dah ramai buat review kan. Tapi tak apa, buat je lah. Sambutan dia memang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Cuma saya tak tahu dari sisi mana dalam filem ni yang sambutan tu boleh mencapai ke tahap ni. Sebab saya rasa dari sudut production value dia, saya rasa yang nombor 2 lagi okey. Action dia pun nombor 2 lagi impact dia lagi power. Dia lebih hardcore kan. Tapi yang kekurangannya pada yang 2 adalah bonding antara Kai dengan Sunny tu. Dekat situ yang tak ada. Dan oleh kerana itulah saya lebih prefer Police Evo 1 daripada 2. Walaupun 2 lebih besar bajet dia, lebih intense cerita dia, tapi bila saya nak tengok Police Evo, saya bukan nak tengok intense tu nombor 1. Saya bukan nak tengok action tu nombor 1. Saya lebih nak tengok bonding tu. Sebab itu yang dijual dalam filem 1. Jadi filem yang ketiga ni, saya rasa diorang dah jumpa satu formula lah. Satu formula yang mengimbangi dua-dua benda ni. Sebab saya tengok actionnya, walaupun dia tak se-intense atau setegang yang nombor 2, yang ada teroris dengan watak Hasnul, yang membawa watak pemberontak. Tetapi action dia jauh lebih baik dari first. Tetapi dia mengekalkan bonding antara dua inspektor tu dalam nombor 3 ni. Jadi dekat situ mungkin dia dah dapat satu adunan yang best, yang cantik, dan saya pun terhibur dengan yang nombor 3 ni. Dari sudut dia ada humor, bonding antara diorang ni akan menimbulkan humor, menimbulkan emosi yang ada turun naik dia lah kan, ada sedih, ada happy dia, ada dia punya keakraban dia. Macam persoalan saya yang pertama tadi, kenapa dia boleh mencecah ke tahap sekarang dah 50 juta. Masa saya buat review ni dia 50 juta. Dia saya boleh katakan dia selaju mat kilau, atau mungkin lebih laju, saya tak tahu. Saya tak tengok dia punya timeline peredaran collection kan. Tapi apa yang saya rasa menjadi tunggak utama filem ni sangat disukai ramai adalah, saya rasa villain dia lah. Villain dia tu, satunya lakonan Shahnaz tu bagus. Fizikal Shahnaz tu dia ada untuk bawa watak tu. Keupayaan berlakon dia pun dia boleh untuk carry watak tu dengan appearance muka dia. Dan paling penting adalah motivation villain tu. Kenapa dia buat benda dalam filem tu. Dan benda tu saya rasa antara yang membuatkan cerita ni lain, dan kita mungkin rasa dia ada satu level up daripada filem-filem dia sebelumnya. Dia akan membuat kita rasa seperti mana Sunny dengan Kai rasa bila diorang terpaksa memilih antara orang awam ataupun orang yang diorang sayang kan. So kalau kita berada dekat tempat tu, kita pun tak tahu macam mana kan nak menjalankan tugas satu, nak menjaga keluarga satu. Dan watak Reza, watak Shahnaz ni,
Dia memang watak yang nekat betul apa dia nak buat. Dia dah tak fikir apa dah. Janji dia nak orang rasa macam mana yang dia rasa. Dan dia tak ada benda yang dia akan, kalau dia mati pun dia tak rugi apa. Sebab dia dah tak ada siapa-siapa, dia nothing to lose. Dan watak tu, dengan background yang macam tu, motivation yang macam tu, dia membuatkan watak ni jadi sangat bahaya lah, nampak bahaya. Tapi di akhir cerita tu, kita boleh nampak emosi dia pun ada macam berbelah bagi pada satu tahap tu. Menunjukkan dia tu masih manusia yang ada perasaan kan. Walaupun saya kata tadi awal dia nothing tulus, tapi sebenarnya ada satu part tu sampai dia bergenang air mata. Saya rasa mahal lah part tu, scene tu. Action dia okay. Cuma ramai yang tertarik dengan watak sniper perempuan tu, lakonan Faralihan. Saya dapat tahu dia memang seorang yang fighter, MMA fighter, dan kita nampak dia pun ada fizikal tu. Masa dia bawa senjata tu kita boleh nampak dia buff lah, tangan dia ada shape, ada muscle kan. Cuma saya rasa dia punya fight dengan Kai, Sam Kai, terlalu sikit. Sebab dia tu ada kebolehan untuk buat benda-benda tu, fight tu. Dan camera work untuk scene fight tu pun saya rasa tak terlalu memberi keadilan kepada scene tu dan Farali tu sendiri. Sebab dia mempunyai keupayaan tu, mungkin ada boleh camera angle, camera work yang lebih best untuk enhance lagi impact fight tu dan panjangkan sikit lagi. Dan saya rasa watak ni kena maintain lah. Pasal ramai orang pun dah suka, mungkin kita boleh fokus sikit background story pasal dia kalau ada next movie. Even wife saya pun rasa watak ni menarik kan. Perempuan sendiri tengok pun rasa menarik. Dan watak Conan Zizan pun saya rasa start daripada nombor 2 tu kita dah nampak range dia dah lagi besar. Dan saya rasa dalam nombor 2 tu dia dah lagi besar range daripada yang ini. Yang ini, tapi dia dah boleh jadi, dia dah pelakon yang baik lah daripada dia pelawak asalnya, dan sekarang dia ada usaha effort untuk jadi seorang pelakon yang betul-betul boleh berlakon. Dan Sam seperti biasa dia memang every movie saya rasa dia bagi lebih 100% kot kan, sebab kita nampak watak dia tu macam sungguh-sungguh lah kan. Kita rasa kalau dia sakit tu nampak betul lah sakit dia. Kalau dia macam marah tu rasa macam tu marah lah. Syafiq Kyle pada saya tak banyak yang boleh diceritakan dalam ni, biasa je. Tapi selepas menonton One Cent Thief dulu, saya rasa dia adalah pelakon yang baik lah. Dalam cerita tu kita boleh nampak ada situ dia ada range lah, dia boleh develop banyak benda dalam tu, sebab layer dia untuk watak tu banyak, dan kita boleh nampak dia dekat situ. Bagus, seorang pelakon yang bagus. Okay, scene yang first tu yang dengan Michael Ang tu kan, scene tu okey lah sebenarnya, sebab dia nak bagi kita vibe filem pertama tau. So dia buat benda tu ringan aja lah sebenarnya. Kita pun kena menerimanya secara ringan aja lah. Sebab walaupun cerita tu selepas tu treatment dia adalah serius tau, tapi awal-awal tu dia macam satu filem pendek yang lain dengan genre yang lain lah. Pasal dekat situ kita boleh nampak tak ada terlalu menitik beratkan realistik punya approach. Macam watak undercover polis yang masuk gangster punya kongsi, watak undercover tak akan pakai vest, bulletproof lah. Sebab tu kalau orang tu kalau ketua kongsi gelap tu suspect kau, dia boleh anytime boleh suruh kau buka baju. Macam kita tengok polis-polis punya cerita yang lain, even diorang nak pakai mic yang sembunyi tu pun kadang-kadang diorang tak berani. So lepas tu dengan dia pakai rambut palsu, dan benda tu kalau in real life tak practical, sebab benda tu anytime boleh tercabut dan kau akan disuspect lah, kau ni polis. Itulah
Tapi selepas tu cerita tu okey. Itulah saya kata mungkin dia mula-mula tu nak menunjukkan yang cerita tu akan kembali kepada nombor satu punya vibe yang ada bonding tu. Sebab nombor dua orang dah tahu dia dah tak ada benda tu. So jadi diorang mungkin nak ingatkan balik yang cerita ni ada benda tu dan ada lagi peningkatan yang lain. So Syafiq Yusof antara favorite director saya dari Malaysia, kat Malaysia ni. Cerita-cerita macam ni saya rasa memang dia punya forte lah, dia punya acuan action yang macam ni. Dari Abang Long Fadil punya filem kita dah boleh nampak pendekatan tu tak jauh lah. Dan itu je. Terima kasih kerana menonton review terlambat saya. Assalamualaikum. Peace.